Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di dalam pelajaran ibadat darjah 4. Masih di dalam pelajaran 5, sambung yang lepas tentang khauf. Murid-murid boleh buka muka surat awal 5. Itu tentang menyapu khuf. Kita mulakan pelajaran hari ini dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah lana bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana wassahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tentang menyapu khuf, kita lihat dahulu pengertian khuf sedikit daripada imbasan pelajaran lepas. Pengertiannya adalah kasut kulit yang menutupi kaki hingga ke buku lali. Kasut yang menutupi kaki hingga ke buku lali, kawasan wajib ketika berwuduk. Kawasan wajib dibasuh ketika berwuduk. Buku lali ialah tulang sendi yang timbul di atas kaki dan betis. Tulang yang timbul. Ini kasutnya sampailah melepasi buku lali. Buku lali kira-kira di sini, melepasi buku lali. Kita boleh lihat, ini tulang yang timbul di antara betis dengan kaki. Ini dia kawasan yang wajib dibasuh. Kawasan yang wajib dibasuh ketika mengambil wuduk. Tetapi bila orang tu dah memakai khuf, dia dibolehkan untuk sapu sahaja di bahagian atas khuf ini. Bahagian atas khuf ini sampai ke hujung betis, sampai ke atas buku lali. Tempoh menyapu khuf yang pertama. Tempoh menyapu khuf yang pertama, masa menyapu khuf berapa lama? Sehari semalam bagi orang yang bermukim, orang yang tidak ke mana-mana, dia berada di tempat kediaman, di tempat kediamannya, di kampung halamannya, di rumah tempat kediaman dia. Dia berada di tempat kediaman dia, dia maksudnya tempoh menyapu khuf tu sehari semalam sahaja. Dan orang musafir pun sehari semalam, tapi musafir kerana maksiat, kerana nak buat dosa, serta yang meninggalkan negeri atau tempatnya, tempat kediamannya, taman, ataupun ditinggal ke mana? Kampung ke taman ke dalam kawasan qaryah dia tanpa tujuan. Orang dia nak ke mana-mana tanpa tujuan. 3 hari 3 malam. Okay, tadi sehari semalam tu orang dia dah disebutkan. Yang ni 3 hari 3 malam. Orang yang musafir, orang yang sama nilai musafir. Ini pun musafir, ini pun musafir. Yang pertama tadi musafir, yang kedua pun musafir. Musafir ni orang yang berjalan jauh, lebih 90 km. 89.6 lebih 90 km. Yang mengharuskan qasar, yang membolehkan sembahyang tu diqasarkan, dijadikan 2 rakaat, yang mana 4 rakaat boleh dipendekkan jadi 2 rakaat, memendekkan salat. Dia boleh ketika dia memakai khuf, dia boleh menyapu khuf sahaja dalam tempoh 3 hari 3 malam. Mana tu dia jalan jauh sampai masa 3 hari 3 malam, dia boleh menyapu khuf. Tak payah buka khuf tadi, dia boleh bila ambil uduk, tiba dekat kaki, dia sapu sahaja khuf. Tempoh menyapu khuf yang kedua, permulaan. Kita lihat tadi tempoh dia berapa lama. Ni permulaan nak kira berapa. Permulaan nak kira 1 hari 1 malam ataupun permulaan nak kira 3 hari 3 malam. Permulaan masa sehari semalam atau permulaan masa 3 hari 3 malam,
Itu ialah ketika selesai berhadas. Bila dia dah selesai berhadas, dia dah mengambil air sembahyang. Dia dah selesai berhadas, dia dah mengambil air sembahyang yang berlaku. Bila dah ambil air sembahyang, dah selesai berhadas, maksudnya dah ambil air sembahyang, ia kemudian daripada memakai dua khuf. Selepas dia memakai dua khuf, dia dah ambil air sembahyang, lepas tu dia dah pakai dua khuf, barulah dikira tempoh masa akan berlalu. Tempoh masa akan bermula. Tempoh masa akan bermula sehari semalam ataupun 3 hari 3 malam. Bila dah pakai dua huruf, baru tempoh masa dia berjalan nak kira 1 hari 1 malam ataupun 3 hari 3 malam. Dikira daripada permulaan berhadas. Tidak dikira daripada permulaan berhadas. Atau tidak dikira ketika menyapu huruf. Ataupun tidak dikira ketika permulaan memakainya. Bila dikira bila dah selesai memakai, bukan permulaan memakai. Tempoh menyapu khuf yang ketiga, orang yang sentiasa berhadas. Ini orang yang daimul hadas, macam mana tempoh dia? Tempoh dia boleh sapu khuf, orang yang sentiasa dalam keadaan berhadas, macam dikira 3 hari 3 malam ke, 1 hari 1 malam ke. Kita lihat orang yang sentiasa berhadas. Alif, jika berlaku hadas yang daim, selalu sentiasa, orang yang biasanya terkentut-kentut, ini bersama dengan hadas yang lain. Bila dia nak buang air besar ke apa, buang air kecil ke, dia menunaikan salat fardu. Dia nak tunaikan salat fardu, haruslah dia menyapu khuf. Ambil air sembahyang, bila sampai dekat kaki, dia tak payah buka khuf, dia sekadar menyapu di atas khuf. Harus dia melakukan sesuatu yang diharuskan, iaitu satu solat fardu dan beberapa solat sunat. Okey, dengan menyapu khuf tadi, orang yang daimul hadas, dia kena lakukan satu solat fardu dan beberapa solat sunat sekiranya ia masih berada dalam keadaan suci. Kalau dia masih dalam keadaan suci, dia belum terkentut. Satu solat fardu saja dan beberapa solat sunat. Jika ditunaikan satu solat fardu, kemudian dia berhadas, dia baru tunaikan satu sembahyang fardu. Baru sembahyang fardu, lepas tu dia dah terkentut-kentut. Ini orang yang sentiasa dalam keadaan berhadas, selalu berhadas. Orang yang sentiasa terkentut-kentut, ini satu penyakit. Harus dia menyapu bagi melakukan beberapa solat sunat. Dia sapu semula, dia ambil wuduk, dan bila sampai ke kaki, dia sapu saja di atas khuf untuk beberapa solat sunat. Tajuk seterusnya tempoh. Ini sama lagi, yang keempat. Seseorang yang bermukim, jika menyapu khuf kemudian musafir. Kita lihat tadi orang yang bermukim sehari semalam. Dia menyapu khuf, kemudian dia nak musafir pula. Dia dah berubah jadi musafir pula. Atau menyapu dalam keadaan musafir, kemudian bermukim pula. Dan menyapu, dia nak pergi, dia menyapu, ambil wuduk, dia sapu khuf dalam keadaan dia nak pergi musafir, kemudian dia bermukim. Sebelum berlalu masa sehari semalam, taklah dikira tempoh masanya mengikut orang yang bermukim. Okey. Dikira mengikut orang yang bermukim sehari semalam sahaja. Yang bawah ini, jika telah berlalu masanya sehari semalam, bagi orang yang menyapu khuf. Jika telah berlalu masanya sehari semalam bagi orang yang menyapu khuf ketika bermukim. Kemudian dia musafir, dia berubah pula nak pergi musafir. Wajib ke atasnya membuka khufnya kerana tempoh menyapu telah habis sehari semalam. Dan begitu juga sebaliknya, jika dia orang yang musafir 3 hari 3 malam. Dia dah musafir, kemudian dia nak bermukim. Wajib juga ke atasnya buka khufnya. Bila buka dah batal, dia kena ambil air sembahyang, menyapu khuf.
menyapu khuf dan kemudian jadilah tempohnya sehari semalam. Kita lihat ni adalah gambar aja orang yang menyapu khuf. Ni sapu khuf di atasnya, di atas sapu khuf daripada hujung jari depan kaki ni sampailah ke lepas daripada tumit ataupun hujung betis. Cara menyapu khuf. Yang pertama, yang wajib, iaitu alif, wajib menyapu khuf sekadar yang boleh dinamakan di bahagian atasnya. Ni bahagian atas khuf. Bahagian atas, bukan bawah tempat pijak, bahagian atas khuf. Walaupun dibasahkannya sedikit, seperti diletakkan tangannya yang basah. Letakkan tangan yang basah tadi, dah dibasahkan di bawah pipe, letakkan tangan yang basah di atas khuf atau dititiskan air ke atas khuf ni tadi. Tidak sah menyapu khuf di sebelah bawah. Sebelah bawah ni tidak sah menyapu khuf. Atau di atas tumit. Dekat tumit ni tak boleh sapu khuf. Atau di tepi ataupun batinnya. Tak boleh sapu sebelah tepi ataupun dalam khuf. Cara menyapu khuf seterusnya yang kedua. Sunat menyapu secara diguris dengan anak jarinya. Cara yang aula, yang paling baik dengan meletakkan tangan kiri di bawah tumit. Letakkan tangan kiri kamu, bayangkan letakkan tangan kiri di bawah tumit. Dan tangan kanan kamu di atas belakang anak jari kaki. Belakang anak jari maksudnya sebelah atas. Letakkan tangan kanan di atas khuf, kemudian dilakukan dilalukan tangan kirinya, kemudian ke hujung anak jari, lalukan tangan kiri, tolak ke sebelah bawah sampai hujung jari kaki dan dilalukan tangan kanannya pada akhir betis. Tolakkan, tarik tangan kanan sampai hujung betis ataupun kawasan buku lali atas sikit. Kita lihat, ini adalah gambar aja seorang tentera. Boleh dikira ni sebagai kasut. Kasut yang menyamai khuf. Kasut ni nak ada syarat-syarat dia nak sapu macam khuf. Ada syarat-syarat dia. Dipakai setelah sempurna wuduk. Kasut ni dipakai setelah wuduk yang sempurna, dah masuk kaki semua, baru pakai kasut ni. Bila dah pakai kasut ni, maksudnya dah bermula dikira 1 hari 1 malam ataupun 3 hari 3 malam. Yang kedua, kasut ini menutupi bahagian kaki yang wajib dibasuh. Susah nak buka kasut ni. Yang ketiga, kukuh dan tidak koyak. Kasut ni, kasut askar biasa kukuh dan tak koyak. Kasut ini adalah suci dan bersih. Berhati-hati. Nak ke mana-mana, jangan terkena najis, terpijak najis. Itu dia syarat-syarat nak sapu kasut ni macam khuf. Sapu di sebelah atas. Baik, perkara yang membatalkan menyapu khuf, batal menyapu khuf dengan sebab salah satu daripada 3 perkara berikut. Yang pertama, dibuka khuf. Buka kasut tadi. Buka khuf sama ada kedua-dua atau sebelah, atau khuf itu tidak harus lagi disapu seperti ianya yang tembus atau rosak, dah tembus air ataupun rosak yang berlubang. Yang kedua, tempoh masanya telah habis, yang tadi 1 hari 1 malam ataupun 3 hari 3 malam, walaupun ihtimal, kemungkinan, maka orang yang syak dari segi bagi tempoh masa tidak harus lagi menyapu seperti seorang yang lupa. Orang yang lupa ni orang yang syak. Lupa bila dia menyapu.
memakai khuf. Lupa dia bila memakai khuf. Siap memakai khuf. Masa permulaan menyapunya. Yang ketiga, berlaku sesuatu yang mewajibkan mandi seperti janabah, batal. Dia kena ambil air wuduk dengan sempurna ataupun kena mandi wajib. Kalau janabah ni kena mandi wajib dahulu. Haid kena mandi wajib dahulu. Nifas ataupun wiladah kena mandi wajib dahulu. Kalau darah haid, dia kena berhenti darah haid. Kalau nifas, kena berhenti darah nifas ataupun darah wiladah dah berhenti. Lama. Perkara yang harus dilakukan dengan menyapu, dengan sapu khuf, diharuskan bagi orang yang memakai khuf melakukan perkara yang harus pada wuduk, di mana setiap kali sapu boleh dilakukan solat dengan beberapa fardu dan sunat. Ini diharuskan bila dia dah sapu khuf, boleh dilakukan beberapa solat fardu dan sunat, kecuali orang yang daimul hadas tadi, satu solat fardu dan beberapa solat sunat. Tapi kalau orang bukan da'i muhadas, dia boleh lakukan beberapa solat fardu dan sunat selagi belum batal. Okey, sekian pelajaran kita untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan soalan Google Form daripada saya.